Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila buka buku surat 18. Kita sambung ayat yang kita baca semalam. Ayat yang kita baca mengenai bai'ah wanita. Bai'ah kalau kita terjemahan secara harfiahnya sumpah setia. Sekarang ni istilah aku janji. Aku janji Nabi dengan kaum wanita selepas Nabi tawan Mekah ataupun buka semula negeri Mekah. Sebahagian daripada para isteri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang terlewat memeluk Islam. Ini menunjukkan kebebasan beragama. Tiada tekanan, tiada paksaan, la ikrah fid din, tiada paksaan dalam agama. Jika di sana ada paksaan, biasanya kaum wanita lebih segera mematuhi, mengikuti tekanan pihak yang berkuasa. Tapi tidak, sebaliknya kaum wanita, orang-orang yang terlewat memeluk Islam, bahagian daripadanya, tetapi mereka mudah menyedari bahawa waktunya sudah tiba untuk memeluk Islam selepas negeri Mekah ditawan. Waktu inilah ayat surat Al-Mumtahanah yang ke-12 ini diturunkan mengenai aku janji dengan kaum wanita apabila sekumpulan wanita yang diketuai oleh isteri Abu Sufyan ataupun ibu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan datang meminta kepada Nabi SAW penjelasan tentang dirinya, kerana dirinya terkenal dengan penjenayah waktu dalam satu peperangan. Beliau membunuh ataupun mencincang bapa saudara Nabi yang sangat dikasihi, iaitu Hamzah. Jadi dengan itu Nabi SAW menyatakan, kamu adalah orang-orang yang bebas. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kamu, maka kamu orang yang bebas. Artinya tiada apa yang patut kami ambil tindakan terhadap kamu setelah kamu memeluk Islam. Tetapi jika kamu hingga sekarang ni tidak memeluk Islam, maka tindakan akan diambil, iaitu pernah Nabi berjanji, la umatsilan nabi sab'ina minhum, aku akan cincang 70 orang dari kalangan kamu, dari kalangan musyrikin. Kaum wanita bila mendengar bahawa mereka dibebaskan, mereka sedia berbuat bai'ah, aku janji dengan Nabi SAW, dan Nabi mengajar butir-butirnya, idza ja'akal mu'minat, apabila datang kepada kamu para mukminat, yubay'naka, ingin membuat aku janji dengan kamu, ala alla yusyrikna billahi syai'a, untuk tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Untuk tidak mempersekutukan dengan Allah sedikit pun, artinya ini yang pertama sekali, wala yasriqna wala yaznina, ini dosa besar, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, wala ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, hingga seterusnya. Kita pergi kepada muka surat 219, bai'ah wanita tetap dengan Islam. Bai'ah artinya mengikat janji setia di hadapan Nabi SAW, di hadapan pemimpin atau ketua. Ini boleh dilakukan. Pemimpin, ketua jabatan kita, majikan kita, ini semuanya boleh dibuat aku janji, bagi memastikan kesetiaan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi orang-orang yang dipimpin ini, jika mereka melawan, sudah tentu kerja-kerja tidak akan membawa kesan yang baik. Sebab orang boleh membantah apa tindakan, suruhan, perintah yang diterbitkan daripadanya.
Jadi oleh itu Islam memperkenalkan namanya bai'ah aku janji. Yang sekarang ni pun aku janji kerajaan dengan rakyat, ada aku janji. Dan aku janji itu bila kita akui dengan nama Allah, maka ia merupakan satu sumpah. Dan sumpah ini mestilah disempurnakan. Sumpah, ada nazar. Jadi sumpahlah yang disebutkan di sini, sumpah aku janji untuk suatu objektif seperti tidak akan melanggar larangan dan tidak akan meninggalkan suruhan Allah dan sebagainya. Ini bai'ah ataupun aku janji. Bai'ah yang pertama berlaku dalam sejarah Islam ialah ketika kaum muslimin berhenti di Hudaybiyah. Ini yang pertama, bai'ah, kerana menunggu kedatangan utusan yang dikirim oleh Quraisy, iaitu dalam satu peristiwa yang dikenali dengan nama Bai'atul Ridwan. Ar-Ridwan ini pokok Bai'atul Ridwan, aku janji yang berlaku yang di bawah pokok Ar-Ridwan. Kemudian diikuti dengan beberapa bai'ah untuk berjanji setia dengan Islam. Sebagaimana bai'ah dengan kaum laki-laki, baginda juga berbai'ah dengan kaum wanita. Bai'ah dengan kaum laki-laki Nabi pegang tangan, bermusafahah. Tapi bai'ah dengan kaum wanita Nabi tak sentuh tangan. Dalam hadis ada menyebutkan begitu. Aisyah kata Nabi tidak pernah sentuh tangan wanita, tetapi wanita dikehendaki memegang hujung kain, Nabi pegang hujung kain di sini sebagai ganti kepada salam. Ini juga menunjukkan bersalaman orang lelaki dengan wanita bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Kalau boleh, tentulah Nabi dalam bai'ah, dalam aku janji ini penting berpegang tangan. Tapi Nabi tidak berbuat begitu sekalipun penting, kerana akan dicontohi oleh umatnya. Sedangkan perkara itu salah, sekalipun dibolehkan kepada Nabi boleh melakukan apa-apa, tetapi apabila dilakukan secara terbuka akan dicontohi oleh orang ramai bahawa itu juga sunnah Nabi. Jadi ini satu perkara yang difahamkan. Bersalaman dengan kaum wanita ajnabi adalah salah dari sudut Islam. Sebagaimana bai'ah dengan kaum laki-laki, baginda juga berbai'ah dengan kaum wanita. Dalam riwayat Al-Bukhari daripada Urwah ibn Zubair ini ini anak saudara Aisyah radhiyallahu taala anha. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan wanita yang mengaku memeluk Islam dan berhasrat untuk ikut serta berhijrah ke Madinah. Mereka yang menyatakan tanpa sebarang paksaan. Jadi salah jika orang menyatakan Islam berkembang dengan cara paksa, maka pengislaman kaum wanita adalah menolak dakwaan itu kerana mereka tidak dipaksa. Kalau dipaksa, tentulah mereka orang yang pertama memeluk Islam. Lalu baginda membaca larangan yang tersebut. Larangan dalam ayat tadilah alla yusyrikna billahi syai'a, supaya mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina. Ada sebab-sebabnya mengapa butir-butir tidak mencuri, tidak berzina, itu ditekankan di sini kerana orang perempuan juga mencuri, orang perempuan juga berzina, orang perempuan banyak melakukan kesalahan seperti juga kaum laki-laki. Setelah mereka menerima perjanjian mematuhi semuanya, maka Nabi SAW bersabda, aku telah menerima bai'ah kamu, aku telah terima. Jadi kamu hendaklah pastikan kamu setia kepada bai'ah yang kamu akui itu. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW sebaik saja selesai berbai'ah, memeterai aku janji, berbai'ah dengan kaum lelaki pada hari pembebasan Makkah. Baginda menemui kaum wanita, sedangkan pada ketika itu Nabi berada di atas bukit Safa, dan Umar berada di kaki bukit itu.
melakukan bai'ah dengan kaum wanita atas arahan Nabi SAW. Setengah riwayat lain menyatakan Nabi di kemuncak bukit, Umar di bawah bukit, Nabi serah kepada Umar berbai'ah dengan mereka. Boleh jadi ke antara kaum wanita ini tidak mampu naik ke atas bukit, bukit apa ni, bukit Safa. Tapi jika kita tengok waktu kita pergi sa'i itu, taklah setinggi mana, tak tinggilah banding dengan bukit Kiara kita. Bukit Kiara kita jauh lebih tinggi, memang tak mampu. 60.2 ayat 12 surah 60. Wanita harus menentukan sendiri kesetiaan dan kepatuhannya kepada pemimpin, kepada pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus tahu apa yang diwajibkan ke atas mereka dan apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan. Baginda berbai'ah dengan kaum wanita sama ada mereka hadir atau tidak hadir dalam majlis itu. Kewajipan seperti yang disebut dalam bai'ah ini adalah umum kepada semua wanita. Butir-butir bai'ah itu dinyatakan dalam firman Allah. Boleh jadi ada orang katanya, orang kata bai'ah itu tidak umum kepada seluruh wanita. Tetapi ayat ini menyatakan umum bagi seluruh wanita, sekalipun konsep bai'ah tidak menyeluruh, tapi butir-butir ini menyeluruh kepada semua orang. Bukan hanya kaum wanita yang ikut serta dalam bai'ah ini, tapi juga kaum lelaki. Misalnya seperti yang disebut dalam ayat ini, syirik, zina, mencuri dan berdusta, berbohong, buat fitnah. Ini semuanya perkara yang dilarang kepada semua orang. Butir-butir bai'ah itu dinyatakan dalam firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'anaka ala an la yusyrikna billahi syai'a, hinggalah seterusnya. Wahai nabi, apabila wanita mukminat, wanita mukmin datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, mereka hendaklah mengaku, mereka ni kaum wanita lah dalam ayat ini, wanita mukmin, mereka hendaklah mengaku untuk tidak tunduk patuh kepada keagungan selain keagungan Allah, untuk tidak tunduk patuh kepada keagungan selain keagungan Allah. Itu maksudnya mereka tidak harus menyerah kepada suami-suami mereka untuk membelenggukan diri dan pemikiran mereka dengan adat dan budaya jahiliah yang sesat. Mereka perlu sedar bahawa wanita bukan makhluk yang mesti hidup bergantung kepada lelaki semata-mata. Iman dan kufur adalah tanggungjawab sendiri. Bapa tidak bertanggungjawab terhadap anak, suami tidak bertanggungjawab terhadap isteri. Balasan di akhirat, sama ada syurga atau neraka, bergantung sepenuhnya kepada amal mereka sendiri. Inilah bai'ah wanita yang kemudiannya membuka mata bukan sahaja kaum wanita tetapi juga kaum laki-laki supaya memahami bahawa kerjasama wanita dalam lapangan politik dan sosial sangat penting. Masing-masing bebas menentukan sendiri apa yang baik bagi mereka. Jadi bukannya laki-laki, bukannya suami, bukannya bapa, tetapi mereka bebas menentukan cara hidup mereka, Islam mereka dan akidah mereka. Tidak mempersekutukan Allah, ini butir-butirnya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, menduduki tempat pertama dalam bai'ah ini kerana kesejahteraan akidah, tonggak kepada kejayaan dunia dan akhirat. Wala yasriqna, yang kedua, mereka hendaklah bertanggungjawab dengan harta benda kepunyaan suami dan orang-orang sekitar mereka. Mereka perlu menunjukkan akhlak yang terpuji dan sebagai seorang wanita Islam yang mempunyai syakhsiah yang tinggi. Jangan mencuri.
Mencuri di sini mencuri harta suami. Mereka tak boleh mencuri, tetapi mereka hendaklah mendapat kebenaran, keizinan. Harta suami adalah harta mereka. Harta suami, harta mereka, artinya bukan harta milik, harta untuk yang sebagai penjaga harta suami. Oleh sebab itulah apabila perceraian berlaku, dalam tempoh iddah, isteri tidak boleh keluar daripada rumah tempat dia bercerai, rumah tempat duduknya. Al-Quran mengatakan jangan keluar rumah itu, rumah kamu. Di sana Al-Quran mengambil kira bila isteri itu tinggal rumah, maka perceraian itu seolah-olahnya lama. Perceraian tidak akan kembali lagi. Tetapi jika para isteri masih tinggal di rumah suami, harapan untuk pulang lebih tinggi harapannya. Yang ketiga, wala yasrikna, dan tidak pula mereka berzina. Berzina boleh membawa kepada buruk, boleh membawa kepada padah buruk kepada masyarakat dan menghapuskan nilai-nilai kemanusiaan. Dua akhlak yang disebut khusus mungkin ditujukan khusus kepada para isteri yang meninggalkan suami-suami mereka yang kafir. Mereka ini sudah tentunya ketiadaan suami yang melindungi hidup mereka ada kemungkinan mendorong mereka untuk mencuri apabila keadaan mendesak. Mereka berzina bagi memuaskan nafsu. Bagaimanapun ayat di atas pastinya umum kepada semua wanita. Bayat selanjutnya, wala yaqtulna auladahunna, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Ini dalam keadaan cemas, dalam keadaan ketiadaan bekalan dalam peperangan mungkin mendesak mereka kepada mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. Itulah sebabnya tiga perkara ini disebutkan di sini, sedangkan lagi banyak dosa-dosa lain yang juga besar dosanya tapi tidak disebut. Mengapa? Mungkin tidak terdesak, tidak termasuk dalam perkara-perkara yang terdesak dalam peperangan. Sama ada dengan cara menggugurkan, membunuh dan membuang, sebagaimana dibuang sampah ke dalam tong-tong sampah. Bunuh di sini meliputi juga menggugurkan anak-anak, meliputi juga membuang anak-anak, membuang bayi, semua ini termasuk dalam pembunuhan. Jadi oleh kerana itu jenayah di sini, buang anak juga jenayah, satu jenayah yang sama hukumnya dengan hukum membunuh. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna, dan dosa seterusnya yang disebut dalam aku janji ini, mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Dusta ini sebenarnya satu rekaan. Rekaan ini benda yang dihadapan. Kaki tangan ini selalunya memberi kesan menyumbang kepada fitnah. Kerana apabila seorang itu membuat fitnah, dia akan tunjuk kakinya bergerak, bersemangat. Jadi oleh kerana itu Al-Quranul Karim menyatakan bagaimana keadaan orang yang berdusta. Orang yang berdusta itu dilakukannya di antara tangan dan kaki mereka. Ya'tina bihi yaftarinahu baina aydihim wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan seterusnya mereka tidak akan menderhaka kepada sesuatu dan perkara yang baik. Ya, ini dua tiga perkara adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kesetiaan kepada pemimpin, selepas itu, dan yang terakhir sekali, la ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak menderhaka kepadamu wahai Muhammad dalam perkara yang ma'ruf. Nabi di sini sebagai pemimpin, jika ada aku janji hanya dalam perkara ma'ruf saja. Dia melarang, dia menyuruh perkara ma'ruf, wajib diikuti apabila kita sebut butir-butir ini dalam aku janji. Tetapi dalam perkara-perkara yang berdosa,
yang salah, yang haram tidak wajib diikuti, kerana itu memang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti syirik, mencuri, berzina, ini masalah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemimpin ini adalah perkara yang ma'ruf. Supaya mubaya'ah ini memberi erti yang sebenarnya, maka hendaklah kamu tidak menderhakai Nabi pada perkara yang mendatangkan kebaikan, sama ada larangan atau tinggalan. Larangan Nabi, suruhan Nabi sama juga dengan larangan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala atas sifatnya sebagai Nabi. Tapi atas sifatnya sebagai pemimpin yang berkaitan dengan pentadbiran, berkaitan dengan peperangan, tentunya ada perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad Nabi. Jadi ini sebabnya maka bai'ah supaya tidak menderhakai pemimpin disebutkan di sini, kerana tak cukup dengan 2-3 larangan yang terdahulu. Daripada butir-butir bai'ah ini menjelaskan pentingnya pendidikan agama yang secukupnya kepada wanita, kerana baik buruk masyarakat banyak bergantung kepada peranan yang mereka boleh mainkan dalam keluarga, masyarakat dan negara. Jadi bagaimana mereka ingin memainkan peranan jika mereka tidak mempunyai pendidikan agama? Jadi di sini kesedaran Al-Quranul Karim memberi suatu kesedaran bahawa mereka perlu memainkan peranan dalam bidang ini, bidang tidak menderhakai Nabi dalam perkara ma'ruf. Tentunya lah mereka tahu mana ma'ruf, mana mungkar. Jika tidak, bagaimana mereka boleh menentukan diri mereka ini tidak menyalahi kepatuhan mereka kepada Nabi, tidak menyalahi perkara-perkara ma'ruf, perkara yang mereka anggap ma'ruf, dan mereka harus menentang dalam perkara yang mungkar. Ma'ruf lawannya mungkar. Kemudian seterusnya fabayi'hunna, kita sambung kemudianlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.